أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Adapun memberi nasihat bersama kitab Allah, yaitu memberi nasihat sama kitab Allah, mempercayai bahawa kitab-kitab itu perkataan Allah Ta'ala yang diturunkan di atas Rasul-Rasulnya Rasul Allah. Itu nasihat sama kitab Allah. Itu dia, iaitu mempercayai. Siapa mempercayai? Yakni kita, orang Islam, bahawa kitab-kitab itu perkataan Allah Ta'ala yang diturunkan di atas Rasul-Rasulnya Rasul Allah. Kitab Allah itu tiadalah serupa dengan salah satu daripada percakapan manusia. Itu dia, kitab Allah itu tiada serupa dengan salah satu daripada percakapan manusia. Tiadalah kuasa seseorang mengarang sebuah kitab sebagaimana kitab yang diturunkan daripada langit itu. Itu kitab Allah Ta'ala. Ini kepelekan. Kitab Allah tak ada siapa boleh tiru. Bukan masa sekarang ni, masa sahabat hari tu. Ada Musailamatul Kazzab, dia rekah juga. Dia mereka-rekah juga akan kitab Allah Ta'ala. Dia mereka-rekah kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun wahyu kepada Nabi kita, inna a'tainakal kautsar. Tapi dia gitu ubah. Dia kata Muhammad, setara ni aku boleh buat turun, bukan nanti Tuhan kamu aku boleh buat macam ni. Itu Musailamah. Maka dia pun buat ayat Quran, buat kitab Allah Ta'ala, buat Quran. Dia kata macam mana? Inna a'tainakal hak dia dia hak Allah Ta'ala Kausar. Allah telah cerita telaga Kausar, kolam Kausar hak Nabi. Dia di akhirat Isyak ada kolam Kausar. Dia cerita hak burung pelatuk. Ni burung pelatuk. Tu fasal li rabbika wanhar. Hak kita hak ya fasalli li rabbika was'a. Dia inna syani'aka huwal abtar. Kata kita hak dia inna syani'aka huwal abla. Dia kalau kita bunyi pun nampak kecok dah. Tu jadi Musailamah dia kira juga nak buat, nak tipu orangnya. Dia bermakna kitab Allah tak ada siapa boleh meniru. Masa dulu hari itu tak boleh meniru, masa sekarang lebih-lebih lagi lah. Nak tukar macam mana pun tak akan boleh tukar kitab Allah Ta'ala. Tukar sahaja, tapi Allah Ta'ala akan jaga kitab dia. Tu kita tengok berlaku kebakaran kitab dia ni. Kitab dia tak akan rusak. Allah Ta'ala jaga kitab dia tu. Lalu tu hendaklah dimuliakan dan dibesarkan kitab-kitab Allah Ta'ala itu. Muliakan dia. Kitab Allah, Quran ni. Quran ni kata kitab Allah yang dikatakan kalam lafzi.
kalam lafzi, bukan kalam ismi. Yang jadi sifat Allah Ta'ala kalam ismi, kalam yang ada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tidak berhuruf suara. Hak yang berhuruf suara tu kalam lafzi, kalam Quran yang turunkan oleh Nabi kita. Nah, tu dia. Lepas tu satu lagi kalam masdari, ya ini perkataan, pekerjaan sifat ni. Pekerjaan sifat ni. Maka Allah Ta'ala berkata tu sedia kala. Diri Allah Ta'ala kata sedia kala tu orang panggil kalam nafsani. Tu banyak kalam ke? Kalau kita belajar ilmu kalam ni banyak kalam nafsi, kalam nafsani, kalam nafsi ataupun kalam nafsani, ataupun kalam ismi, kalam masdari, kalam Allah. Lepas tu kalamnya jadi sifat Allah tidak berhuruf suara. Kalam Allah tak ada berhuruf suara. Lepas tu Quran tu itu kalam lafzi. Ni kita belajarlah usuluddin ni, kita belajar macam tu. Jadi apabila lah kita Allah, mesti kita kena muliakan. Tak boleh kita letakkan kat bawah. Nah, Quran kita nak letakkan sama dengan punggung kita, tak boleh. Dan kita letak Quran pula tempat yang mulia, tempat tinggi. Dah kena bercuci kalau Quran tu. Bukan letak ikut asal nak letak tu, bukan. Kena tempat cuci, kena simpan jadi cantik, itu mulia dia. Bukan mari boh supaya membuat tu, duk tokar tu. Supaya surat khabar tu. Ni. Bukan macam tu. Kamu nak simpan tu, letak jadi betul letak di tu. Bukan letak tu. Sama juga kitab kamu kat pondok tu. Kitab kamu jangan buat macam ni. Jangan buat macam tu. Mu kena bibik bagus, bawa cantik ke dia, baru ilmu kamu Allah Ta'ala bagi. Menjaga kitab Allah, mana menjaga ke ilmu ya Allah Ta'ala nak bagi kamu tu. Kalau kamu tak mulia kitab Allah, tak muliakan kitab-kitab yang kamu belajar, maka kamu tak akan dapat ilmu. Payah dapat ilmu ni. Nah, kena simpan baik-baik, bagus, betul kan. Jangan letak, biar letak macam mana pun. Tu kitab Allah. Kadang-kadang orang letak atas lantai ni. Letakkan atas lantai sama dengan punggung dia. Nah, untuk dia baca tu dia letak gitu ya. Tak ada kemuliaan langsung. Ni tak boleh nyawa macam tu. Kita menghinakan Quran ni bukan masalah dosa besar, masalah kufur, bukan masalah dosa besar, jatuh iman, murtad. Nah, ingat baik tu. Baca dan fahamkan apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab Rasul itu. Faham, baca dan faham tu dengan hati yang tetap dan fikiran yang waras. Fikiran yang waras, yang nyata dan terang. Itulah kita baca. Nak dapat faham tu bukan mudah tu. Dapat faham kitab-kitab Allah, kitab-kitab Rasul yang Allah Ta'ala hatta ada Rasul bagi kita baca tu. Apa makna Fatihah? Kita cek tengok. Adakah kita ni mengerti makna Fatihah? Semenjak kita ambil pada umur kecil lagi sampai umur sekarang ini, ada kita faham Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Belajar makna Fatihah, belajarkan arti Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca gapo tu. Maka kita reti benda tu supaya kita nak ingatkan dalam semayang kita tu. Maka apabila kita tak faham ke makna Fatihah, lalu itulah kita baca ke Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasal apa? Pasal kita tak reti makna dia, tak reti kepahaman dia, tak ada. Maka kita baca Fatihah, baca kita gitu jelah. Orang kata Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu jelah, muka kita tak reti. Dia kena faham baca Fatihah, apa makna bismillah, apa makna alhamdulillah, apa makna ar-Rahman. Kenapakah dalam Fatihah didatangkan lafaz ar-Rahman 2 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa datang pula Ar-Rahmanirrahim? Padahalnya sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, bukan 2. Tu banyak. Tapi dalam Bismillah dia bawa datang, dalam Alhamdulillah pun dia bawa datang pula 1 kali lagi. Ada nuktah dia tu. Ada.
kelebihan dia bawa mari tu. Bukan sia-sia tu. Nah, kalau kita belajar lagi makna Fatihah tu, memanglah hebat benar makna Fatihah. Allah Ta'ala suruh kita baca hari-hari 17 kali sehari. Pasal apa? Tidak adakah Quran yang lain? Kenapa Allah Ta'ala perintahkan pada kita tiap-tiap hari kita kena baca 17 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Yang siapa? Waladdallin. Wajib kena baca 17 kali sehari. Apa? Dalam hal kita semayang, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, jadi 17. Nah, 17 kali kita baca. Kenapa kau? Padahal dalam bacaan Fatihah tu bukan baca bila lepas-lepas, bukan. Dalam hal tu ya suruh kita khusyuk. Suruh kita tadaburkan makna dia, fahamkan makna dia, rentikan makna dia, tawajuhkan makna dia. Bukan semayang bodoh ingat pada masa, duk ingat syurga neraka. Itu makruh lagi lah semayang tu. Dalam semayang kita boleh naik akun akhirat pada masa macam dah. Ni ingatkan makna Fatihah tu apa makna dia. Suruh tawajuh apa makna dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah ke kami akan jalan yang lurus, jalan yang betul. Kita minta pada Allah jalan yang betul, jalan yang lurus. Apa jalan yang betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ialah jalan yang Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat di atas mereka itu. Siapakah allazi an'amta alaihim? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Daripada segala nabi-nabi dan segala orang yang benar-benar. Siapa yang benar-benar? Minal awliya was-sahabah. Daripada wali-wali dan sahabat-sahabat Nabi. Wasyuhada dan segala orang yang mati syahid. Was-salihin dan segala orang yang mati yang soleh-soleh. Itu allazi an'amta alaihim. Kita minta jalan pada Allah hari-hari kita minta, tapi kita tidak faham apakah makna allazi an'amta alaihim. Tu yang kita tak nak kita minta dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Allah Ta'ala murka. Siapa dia? Minal Yahudi, daripada orang Yahudi. Wal Yahudi. Nah, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa dia? Minal Nasara, daripada orang-orang Kristian. Jalan Yahudi macam mana, jalan Kristian macam mana, semua sudah ada dalam rumah kita. Daripada pakaian, daripada adat istiadat mereka, semua dah ada dalam rumah kita. Kalau tempat nikah kahwin, bukan hak Islam dah lah. Campur Islam dengan Yahudi dan Nasara. Campur dalam tempat majlis nikah kahwin. Padahalnya dalam hal itu kita minta pada Allah Ta'ala sehari-hari. Hari-hari 17 kali sehari. Tak nak jalan Yahudi, tidak nak jalan Nasara, tapi semua tu dalam kehidupan kita penuh. Majlis Walimatul Arsh. Nah, majlis ke pengantin baru, ada jalan Yahudi dan Nasara. Banyak majlis jamuan pula, ada Yahudi Nasara dalam tu. Yang Islam tak nak, tapi semua dalam tu dah ada. Tapi semua tu kita dah minta dengan Allah Ta'ala 17 kali sehari. Tapi masih kita buat jalan mereka. Kenapa? Karena kita tak fahamkan makna Al-Fatihah. Apabila kita sudah fahamkan makna Fatihah, kita minta jalan yang sebenar, jalan yang betul, jalan yang lurus, maka kita kata siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa dia jalan mereka? Minan nabiyyin. Macam mana jalan Nabi? Was-siddiqin, jalan segala orang yang bersangat tak benar. Siapa? Minas sahabah wal awliya, segala sahabat dan wali-wali. Wasyuhada, segala orang yang mati syahid. Was-salihin, segala orang soleh. Itu jalanan yang kita minta di dalam semayang 17 kali sehari kita minta. Tapi lepas semayang buat. Kadang-kadang dalam semayang pun ada amalan Yahudi Nasara dalam semayang tu. Pakaian Yahudi Nasara ada dalam semayang kita. Pakaian Yahudi Nasara ada dalam semayang kita. Macam mana semayang kita, Allah Ta'ala nak terima ke semayang. Nah, kadang-kadang semayang pakai baju bola, buat lagi.
Baju bola. Apa tak sah nada? Dah, bukan tak sah. Kamu terbalik. Nah, tak sama dengan kamu minta. Kamu minta jalan Nabi, jalan sahabat, jalan wali, jalan orang mati syahid, jalan soleh-soleh. Tapi kenapa kau tak nak sembahyang kamu pakai baju bola? Kenapa kau tak nak sembahyang kamu mau pakai seluar jin, tak pakai seluar orang? Kenapa kau nak sembahyang pakai necktie? Adakah necktie tu hak Rasul? Adakah orang soleh? Adakah hak Nabi? Adakah hak sahabat? Kamu tak tahu makna Fatihah. Kamu nak sah saja ya. Kamu tak tilik makna Fatihah. Lalu itulah mulia baca dan fahamkan apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab Rasul itu dengan hati yang tetap dan fikiran yang waras, fikiran yang nyata dan terang dan yang bijak. Itu yang nak oleh Fatihah. Nah, kalau gitu kita tak faham lagi, masih makin hari makin tak faham, makin hari makin tak faham. Al-Fatihah yang kita minta tu. Hari-hari Allah Ta'ala, tengok kalau kita semayang, suruh tadabbur, perhatikan makna dia, suruh khusyuk, tetapkan hati kita dalam makna Fatihah. 17 kali sehari Allah telah perintah pada kita. Maka ingat baikkanlah dalam permintaan kita Fatihah tak sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang dalam semayang kita pun ada perangai Yahudi Nasara dalam tu. Dalam perangai duk cuik lah dalam semayang long. Lagi. Nah, baik. Percayai dan dibenarkan apa-apa kandungannya. Tu. Apa-apa kandungannya, kandungan kitab Allah. Apa yang dikandungkan di dalam kitab Allah terus dipercaya dan benar. Serta jalankan apa-apa hukum dengan peraturannya, peraturan kitab-kitab Allah. Inilah kita kena banyak istighfar. Kerana perjalanan kita hari-hari hukum tak sama dengan kitab Allah. Dalam kitab Allah, orang meminum kerana mabuk mesti rotankan 40 rotan. Rotan 40 rotan. Orang yang berzina kena rotan 100 rotan. Orang mencuri kena potongkan tangan. Maka semua hukum-hukum yang disebut dalam Quran, semua kita tak dapat buat. Hanya kita memasukkan dia dalam jara sahaja. Tak sama. Dengan sebab itulah patutlah kita mesti minta ampun, minta istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rupa kesalahan kita di atas dunia ni. Tu dia, itu kitab Allah. Tu nasihat kitab Allah. Ilmu-ilmu dan masal-masal yang tersebut dalam kitab Allah itu, masal, jadi contoh-contoh. Seperti Allah Ta'ala contohkan dalam Quran, dalam surah Ankabut, sarang ni, sarang laba-laba ni. Sarang laba-laba tu, sebut. Allah Ta'ala ada misal dengan lalat, seekor lalat. Ada misalkan orang yang ilmu banyak tapi tidak ada guna seperti hama yang ada kitabnya. Ni, seperti hama yang yang muat kitab, yang menanggungkan kitab sebelah belakang. Macam ilmu tak ada tapi kitab penuh umuh. Kitab penuh umuh dah belakang umuh ya. Ikut semua kitab ada. Bukhari, Muslim pun ada, tafsir ni pun ada, tafsir ni pun ada, tapi dia baca tak kerti sahabuk macam hima muat kitab tak belakang. Maksudnya masal-masal. Masal-masal. Dan Ankabut Allah Ta'ala contohkan dengan dengan tu. Dengan sarang laba-laba tu. Sarang dia tu. Banyak tu masa-masa sebut dalam kitab Allah. Hendaklah fahamkan dan perhatikan baik-baik pada beberapa ajaib dan hikmatnya. Tu hikmatnya, hikmat ilmu-ilmu dan masa-masal. So perhati baik-baik dalam kitab. Apakah pasal Allah buat masal kan dalam kitab Allah? Banyak buat masal. Tu dengan Ankabut, dengan lalat, ada lalat, ada dengan ayam, ada sebut dalam kitab, ada sebut. Maka perhati baik-baik, dia kata, ambillah menjadi pandangan dan iktibar atau tafsir.
Ambillah menjadi pandangan dan iktibar. Tu iktibar. Kerjakan segala hukum yang terbentang dalamnya dalam kitab Allah. Oh, ni payah ni, Masya Allah, ni payah ni. Hukum yang terbentang, yang tersebut, yang terbentang, yang tersebut dalamnya dalam kitab Allah, suruh kerjakan. Ni payah sekali ni. Payah nombor 1, iaitu pada ayat-ayat yang terang pengertiannya, pengertian ayat-ayat, serta dipercayai ayat-ayat yang belum terang pengertiannya, pengertian ayat-ayat itu. Ayat yang terang pengertian orang panggil ayat muhkamat. Ayat yang tak terang pengertian orang panggil ayat mutasyabihat. Maka dalam Quran ni ada ayat muhkamat, ayat yang kita faham senang-senang, tak payah berfikir. Seperti kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Allah Ta'ala suruh kita makan, Allah Ta'ala suruh kita minum. Wala tusrifu, dan jangan melebihilah oleh kamu dalam makan minum. Mau makan, mau minum hingga nak nyawa tak boleh siapa kat sini. Tak boleh. Wala tusrifu, jangan melebihi makanan. Tamu kamu makan seorang tapi mata makanan tu banyak, 10 mata, ada dengan ikan, ada dengan daging, tom ye, tom yam, ada bakar kat situ tu. Tu orang makan seorang ya, bawa lebih buang, bawa lebih buang. Macam tu. Itu melebihi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang melebihi makanan dan minum. Itu ayat terang-terang, senang je faham dia. Dan ada pula ayat yang mutasyabihat, seperti Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman, beristiwa di atas arsy. Tu, yang itulah orang panggil ayat mutasyabihat. Maka ini susah kita nak faham. Banyak lagi lah dalam Quran tu. Maka ni perlu ada belajar. Periksa dan selidiki. Selidiki ni makna periksa juga. Selidiki ni mana? Pas periksa, pas tengok, periksa ataupun peksa. Masa kita panggil peksa. Tengok. Periksa dan selidiki segala umum. Segala umum, apa umum? Luas tujuan. Tujuan kitab Allah Ta'ala tu. Dia kata macam ni bukan khusus bagi macam ni. Adanya entah jalan am urida bihil khas. Ada khas urida bihil am. Banyak ayat Quran tu. Ni sebut kata am tapi ada khusus. Situ tu. So selidiki segala umum. Apa? Luas tujuan ayat dan khusus tertentu dan nasikh mengubahkan. Mengubahkan dan mansukh diubahkan. Apa mengubah? Ayat yang mengubahkan ayat lain orang panggil nasikh. Ayat yang sudah diubahkan dikatakan mansukh. Macam ayat lakum dinukum waliyadin. Maka ayat lakum dinukum waliyadin dikatakan ayat mansukh. Ayat sudah dinasahkan dia, sudah dihapuskan hukum dia. Ada pada lafaz tapi hukum dia sudah dihapus. Dihapus dengan ayat apa? Ayat waqtulul musyrikin. Dihapuskan dengan ayat tu. Apabila datang waqtul musyrikin, maka ayat lakum dinukum waliyadin sudah dinasakh. Lalu tu ayat lakum dikatakan mansukh. Ayat waqtul musyrikin dikatakan nasikh. Dan lain-lain sebagainya. Tu dia. Siaran segala umum pengetahuan serta serukan sekalian manusia kepada ajaran dan nasihat. Siaran mana sebarkan. Siaran yakni sebar dan segala ilmu pengetahuan serta serukan serta mengajakkan sekalian manusia kepada ajaran dan nasihat. Itu patut juga dalam Al-Quran. Banyak dalam Quran bagi nasihat. Dalam Al-Quran cuba kita perhati. Ia mengeluarkan hukum yang istinbat oleh ulama'nya iaitu 500 lebih untuk mengeluarkan hukum. Padahal ayat Quran 6,666 ayat. 500 lebih untuk istinbat, untuk mengeluarkan hukum saja.
dalam haram, sunat, makruh, haruh, wajib semua tu dalam 500 tu ya. Lepas tu yang tinggal lagi 6,100 lebih tu. Hak yang 6,000 tu. Maka hak tu ni hak 6,000 tu menceritakan seksa, menceritakan masalah kisah-kisah nabi-nabi dulu, menceritakan janji jahat dan macam mana masa ni ya Allah Taala cerita dalam Quran. Tu benar, siaran segala ilmu pengetahuan serta serukan segala manusia kepada ajaran dan nasihat. Itu dalam Quran. Tapi Quran tak ada. Dalam Quran tu ada ajar kita apa ayat-ayat, ada tenaga batin. Tenaga batin, ada untuk kesihat badan dalam Quran tu. Ada untuk mencerahkan hati kita ni, cerah kita baca dia. Untuk menghambatkan hantu, untuk menghalaukan hantu, untuk menghalaukan sihir. Maka dalam Quran tu banyak sekali. Nah, orang kena sihir baca apa? Baca semua dalam Quran. Tu orang nak jual beli baca apa? Semua dalam Quran. Nak buat pelaris apa itu buka kedai, semua dalam Quran. Nah, orang buka kedai, ada kedai nak buka, baca apa? Surah Iza jaa nasrullahi wal fath. Sampai wal fath tu, aku buka kedai, niat. Aku buka kedai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu, afwaja no? Berpuak-puak masuk. Ayat buka kedai. Banyaklah tu. Ayat menunjukkan karang pula, jadi karang. Karang dalam perut. Kecing tak keluar, tu sakit, tu gini. Amal ada. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Sikit sangat baca. Mai ai segelah baca. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Baca tu 5 ayat, 3 ayat, 5 ayat begitulah. Baca yang tu, minum air. Istiqamah tu mau kita kecing, sedap, ada batu sikit-sikit tu baik. Tapi kena istiqamah. Nah, bukan kita baca malam ni tengok esok tak ada. Semua peracurkan batu. Yas'alunaka al-jibal. Tu ayat memperacurkan batu karang ni. Jadi karang dalam perut ni. Baca yang tu, Allah Ta'ala dah bagi Quran kepada umat Islam 1 buah 30 juzuk. Tapi umat Islam bodoh. Sikit-sikit ubat. Allah Ta'ala dah bagi dia. Bodoh, tak mau ambil je. Ni, ambillah Quran tu. Untuk mencerahkan hati. Hati anak, hati siapa? Hati kita, hati anak. Kita ni tak nampaklah agama, anak kita tak nampaklah agama, hidayat tak dapat, taufik pada Allah Ta'ala tak ada. Kita baca alam nasyrah, letak tangan ke hati dia. Nah, alam nasyrah laka sadrak. Baca yang tu, banyak ayat-ayat Quran tu menjadi sifat. Sebab tu Allah Ta'ala firman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Tengok Allah Ta'ala cerita ni. Kami turunkan wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kan kami menurunkan kepada Quran ma huwa syifa, barang yang ialah syifa, penawar, ubat. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi segala orang beriman. Orang beriman dan rahmat dalam Quran tu. Baca Quran, cari mana ayat-ayat Quran itu jadi syifa, untuk jadi penawar bagi kita, untuk jadi ubat dalam Quran tu. Tapi Quran bagi kita 30 juzuk, bukan sikit tu. Nah, tu dia. Tapi setengah pada setengah tidak baca Quran. Tak apa tak baca tu. Aku tak pandai baca. Tu. Kita jadi orang Islam kena usaha belajar Quran. Alif, ba, ta, ta, jing, ha, ka. Ambil itu. Ambil di awal tu lagi. Tu jangan gaduh. Tu sikit, kali sikit, demi sikit. Jangan cepat nak belajar gaduh nak 1, 2, 3. Ambil di awal. Sikit. Allah Ta'ala akan bagi kepahaman.
Oh, kita tengok mu'allaf tu kok masuk duk 6 bulan pandai dah Quran. Kita ni bukan mu'allaf dah, mu'allaf ni dulu. Dulu lagi Islam kita ni. Islam dah perut lagi kita. Ubek dah tak ada sudah ni. Mu'allaf dah lah ni. Mu'allaf 6 bulan boleh baca Quran. 6 bulan je ya usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca faham 6 bulan. Kita ni mu'allaf 10 tahun 20 tahun tak faham lagi Quran. Nah, tak pandai lagi Quran. Kita nak tilik dah tu. Ui, tak boleh aku ni. Kerana aku tak boleh baca sangat ni. Aku main banyak kau. Boleh jadi aku ni main banyak. Tu main banyak tak boleh Quran tak boleh. Bawa balik pondok baca dak dah. Duk pondok wow ye. Kata pondok wow ye nasi lemak lah jai banyak. Duk lagu tak pondok pula. Apa nak boleh kau ana. Nah. Kamu boleh kau ana weh. Sampai tu ingat molek. Kamu kalau kamu kasih nak ingat baca Quran boleh, kamu kena baca dia rajin. Kena usahawi faham. Alif datah ya tak baca alif datah ba, tak aja itu. Alif datah itu ba. Alif bawah i, itu tak alif bawah ti, siang. Hajar tu sikit jadi pandailah. Gitu kan. Lepas tu tajwid kita usahakan. Lepas tu nak baca, nak rajin baca. InsyaAllah jangan malu. Nah, jangan malu kamu. Allah Ta'ala akan bagi. Orang tak malu. Orang malu ni tak bagi. Kita boleh sikit demi sikit. Dan kita boleh satu hari Allah campak salah hati kita. Oh, bukan kita rasa syukur muncul pada Allah. Syukur pada Allah. Ingat bab kita Allah tu. Jangan tinggal kita Allah dalam mari setahun kita bawa tubik dia. Lama sampai puasa ni 2 bulan kita. Oh, lama tak tengok setahun sekali tengokmu. Molek lalu dah. Ada pun bernasihat kepada Rasulullah itu. Ialah bernasihat kepada Rasulullah membenarkan mempercayai. Kenapa masuk dan sikit tu? Membenarkan dan mempercayai. Masuk dan sikit. Membenarkan dan mempercayai bahawa mereka itu Rasulullah ni pesuruh daripada Allah Ta'ala. Pesuruh, orang yang disuruh daripada Allah kepada manusia. Suruh apa tu? Suruh buat menyampaikan apa-apa titahan Allah Ta'ala. Apa titahan? Yakni suruhan Allah Ta'ala. Buat menyampaikan. Buat menyampai, yakni untuk buat menyampaikan apa-apa titahan Allah Ta'ala, yakni perintahan Allah Ta'ala tu, suruhan Allah Ta'ala tu. Itu disuruhkan. Berapa orang Allah Ta'ala suruh? Ambil pada Nabi Adam. Siapa Nabi kita? 124,000 orang Nabi. Yang jadi Rasul 313 orang ataupun 14 orang. Yang wajib kita tahu 25 orang. 25 orang saja. Yang jadi Rasul 300 lebih. Tengok Allah Ta'ala. Apabila manusia dalam kesesatan, dia pun selalu hantarkan Rasul-Rasul datang mari. Hantar Nabi, hantar Rasul, hantar mari semua. Untuk persampaikan segala suruhan Allah. Percayai dan imanilah. Imanilah ni Allah tafsir kata percayai. Iman ni tu bahasa Melayu. Bahasa Arab tapi dia buat Melayu. Percayai dan imanilah apa-apa peraturan yang dibawa oleh mereka itu Rasulullah. Tu percaya apa je saja yang mereka itu bawa, mesti kita percaya dan iman dan beriman. Taat dan ikut. Baca buat nuktah-nuktah itu. Taat dan ikut apa-apa suruhan Rasul. Apa-apa suruhan Rasulullah, serta berhenti daripada apa-apa larangan dan tegahan Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, yang Rasul suruh iaitu taat dan ikut. Yang Rasul larang dan tegah mesti kita tinggal, berhenti. Kalau kita malah buat amal, maka kita jangan juga buat maksiat.
Tu ada perkataan ahli hukamat. Kalau kita tak nak buat amal, kalau kita tak nak buat ibadat, maka janganlah kita buat maksiat. Jangan derakakan Allah. Barulah sama. Kalaulah kita tak nak buat amal, tapi masalah maksiat kita suka buat, ini binasa kita tu. Amal ibadat tak suka, nah, tu deraka Allah, maksiat kamu suka, ini binasa tu. Binasa tu. Kalau kamu tak suka buat amal, tak suka ibadat pada Allah, maka maksiat pun kamu jangan kerjakan juga. Berhenti terus. Tu dia weh. Bantu dan tolong segala pekerjaannya, pekerjaan Rasulullah. Bila? Ketika hidup atau kemudian matinya, mati Rasulullah. Maka apabila Rasulullah meninggal, Rasulullah mati, tolong apa? Tolong agama dia. Tolong agama, tolong menyampaikan agama. Agama nak apa tu? Suruhkanlah. Sampaikanlah, tolongkanlah apa yang disebut kata agama, mesti kita tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah olehmu di atas kebaikan dan takwa. Benda kebaikan dan takut Allah Taala ni mesti kita menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong oleh kamu di atas dosa dan seteru. Macam kita buat sekarang ni lah dah tu. Kita tolong orang yang tak, yang baik ya. Yang tak baik duduk dulu. Tu. Yang tak baik duduk dulu. Kita akan tolong juga apabila dia nak jadi orang baik. Kita tolong. Ingat baik dia kamu tu. Tu. Kamu buat main-main, sesaklah kamu. Dunia susah, akhirat susah lagi lah. Tu dia. Buat main-main gitu ke? Habis tu. Musuhilah, musuhi berseterulah siapa-siapa yang musuhinya Rasulullah, berseterulah. Buat musuhlah akan siapa-siapa, poyo-poyo yang memusuhi, yang berseteru ke Rasulullah, serta memuliakan siapa-siapa yang memuliakannya kan Rasulullah. Orang yang memuliakan Rasulullah, kita muliakan dia. Sebab tu orang belajar agama mesti kita muliakan dia. Kerana Rasulullah suka orang belajar agama. Dan pula belajar agama ni satu sunnah daripada sunnah Rasulullah. Walaupun kita tak nak belajar agama, tapi kita songkau kepada orang belajar agama. Kena sokong, kena tolong-menolong belajar agama. Karena jalan belajar agama ni jalanan hak Rasulullah. Rasulullah suruh belajar. Suruh belajar. Apa yang telak utlubul ilma tu, tutuplah kamu ke ilmu, yakni ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka kita tak belajar dah ilmu agama, orang belajar ilmu agama, kita kena tolong dia, bantu dia. Itu baru kena. Ni berkata mencaci-mencaci. Hua borang. Bukan hua borang. Ilmu ni meru sungguh. Ingat baik tu. Jangan mencaci-caci belajar agama, kerana kamu sudah mencacikan sunnah Rasulullah. Rasulullah suka belajar agama. Bukan ya Rasulullah hidup 23 tahun duk seru orang berniaga dalam Mekah dah. Bukan suruh berniaga dalam Mekah, dia suruh agama supaya orang kenal agama. Hajar agama 23 tahun jadi rasul, ajar agama, bukan hajar masalah dunia. Tu sehingga sakutan kita pun tak nak bersakupan dengan dunia. Tu. Dia surat bagi ni. Dia banyak. Nanyo buat tak banyak. Buatlah mana. Datuk di kipas wah. Duk musim wow. Tu khoya kata aku naik kereta pun. Aku nak buatlah mana. Ikut kamu je lah. Tu dia.
Semayang banyak pula. Pukul apa? Ni pukul apa ni? 8:30. Oh lambat lagi. Kurang belah lumayan. Nak tidur dulu. Tu. Dia ingat baik. Beratur dengan dia tu. Besarkan dan muliakan apa-apa hak dan harusan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia apa-apa hak dan benda yang harus, harusan. Apa-apa hak dan apa-apa harusannya harusan Rasulullah, harusan yakni perkara yang harus. Kita nak besar. Jalankan dan hidupkan sunat dan perjalanan Rasul, segala pelaturan dan agama Rasulullah. Tu. Jalankan dan hidupkan sunnah tu, sunnah bukan sunat. Jalankan dan hidupkan sunnah. Tu, sunnah kita hidupkan dia. Sekurang-kurang kita hidupkan sunnah makan tangan kanan. Apabila nak makan kena ada sufrah. Sufrah ni iaitu lapitan hidangan. Ada lapitan dengan kain ke, dengan plastik ke, dengan apa pun. Ada lapik tak kat bawah, maka kita ambil hidangan tak atas. Itu sungguh satu sunnah Rasulullah. Nah, nak tidur, apabila kita tidur, letakkan tangan kanan bawah pipi kanan. Itu sunnah Rasulullah. Nah, baca doa bismikallahumma ahya wa amutu atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Dua riwayat tu. Baca yang tu tidur. Amalkan sunnah Rasulullah. Hidupkanlah sunnah Rasulullah. Tu. Perjalanan dengan Rasul, segala peraturan dan agama-agama Rasulullah. Hendaklah siarkan, yakni sebarkan dan cokan dan kembangkan. Kembangkan janganlah halangi perjalanan dan peraturannya Rasulullah. Jangan menegah, jangan sekatan, halangi, jangan mensekat. Jangan tersekat perjalanan dan peraturannya Rasulullah. Ajarkan segala peraturan dan hikmah yang bawa Rasulullah itu dengan siasat dan lemah lembut. Siasat dengan politik, politik tu politik. Tu. Dengan siasat, dengan politik hak dalam agama ada, bukan tak ada. Dan lemah lembut. Nah, tengok Rasulullah. Dia ajar orang pengetahuan, dan dalam hal dia ajar tu, dia tengok suatu benda yang tak senonoh, tak setuju dengan dia simpang masuk satu. Dia tak pergi larang dengan kejar tu tak, dengan kuat tu tak. Dia simpang masuk 1, 2, 3. Apabila ada perhimpunan, dia buat keluar masa tu. Hei sahabatku, jangan kamu jadi macam-macam lah. Siapa dia yang makan lada kan tu lah pedas. Macam tu. Tengok orang ni buat benda ni. Dia tak bagi tahu lalu. Dia simpang lah, benda ni tak boleh ni. Tapi dia belum bagi tahu lagi. Dia bagi tahu bila? Apabila ada majlis perhimpunan ramai-ramai, dia bagi tahu dia tu. Kadang-kadang hari Jumaat, dia bagi tahu ketika tu. Dia ketebahkan benda tu. Maka orang yang dengar perkataan tu, benda ni aku dah kena. Ni Rasulullah yang bagi tahu ke orang dengan hikmat. Dengan hikmat, bukan dengan paksa. Tidak ada hikmat tu, bukan. Ajarkan segala pengetahuan dan hikmat yang bawa Rasulullah itu dengan siasat dan lemah lembut. Hendaklah memakai adab dan aturan tatkala membacakan sunnah, tatkala membacakan sunnah dan pengetahuan apa tu? Hendaklah memakai adab dan aturan setetkala membacakan sunnah. Dia bacakan sunnah dan pengetahuan sunnah itu. Dia baca sunnah apa? Sunnah hadis. Nak baca hadis kena ada adab. Ada pengetahuan hadis tu, kita kena beradab dengan dia. Sahabat kamu belajar ni. Kalau belajar kamu tak pandai duduk diam je. Bukan orang duk hurai hadis, hurai hadis. Orang macam duk cakap, duk main, duk gelitik.
duk tek punggung. Duk majamah kepala ni. Kamu tak ada adab, bukan tak ada berapa tu sukulah tu. Ni dengan bacaan hadis dan kitab duk hurai satu-satu, kamu duk main cakap lah kan, tak ada beradab. Tak ada peraturan. Kalau kamu tak ada adab, ilmu kamu susah kita nak dapat. Tu dia weh. Ni, kerana orang yang ada ilmu yang tidak ada adab. Orang berilmu tidak beradab, lebih teruk daripada orang yang tidak berilmu yang beradab. Orang tak ada ilmu tapi dia beradab, jaga adab dia. Orang ni lebih baik daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Orang jaga baik tu. Nah, jaga baik tu benda tu. Kamu tak ada ilmu tapi kamu beradab, memang rakyat naik kanyu. Nguang le konon. Macam meru arai lah, tik ni, cuek tu, cuek ni. Cuek putih. Cuek tu, cuek ni, jetik ni. Tak ada adab. Apa tak ada adab, ilmu kamu tak akan dapat. Adab tu besar sekali. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, 2 tahun dia belajar ilmu. 18 tahun lagi dia belajar adab. 2 tahun dia belajar ilmu. Ilmu tu. Adab, ilmu. Lepas tu dia tanya, "Kenapa Syekh boleh belajar 2 tahun ilmu?" Dia kata, ilmu aku belajar di siapa-siapa pun boleh. Aku belajar orang tu, belajar orang ni boleh. Tapi adab tu aku belajar tak boleh. Kata. Nak belajar orang tu, orang ni tak boleh. Hak ni mesti kena aku beradab. Kalau tu Imam Syafi'i belajar adab saja di Imam Malik, ialah 18 tahun. Tu adab dalam hal pengajian. Mesti duduk diam. Tak boleh cuek ni. Baru kita mengatuk, jenera lah nak buat macam mana kita mengatuk. Tapi bercuek, bergurau tu jauh. Tu tangan. Kalau kamu dalam belajar masih bergurau lagi, tidak beradab, kamu mesti belajar lagi. Jangan berhenti hak ada kamu tu sedang bergurau-gurau. Karena kamu dapat ilmu yang tak ada manfaat. Tu. Nah, ingat baik tu. Kitab kamu kena jaga baik. Lebih-lebih lagi kitab hadis. Kitab hadis. Jaga baik. Kita letakkan kitab hadis sebelah atas, kitab lain bawah ada hadis. Macam-macam lah kitab yang kita belajar, kena bersihkan, kena cucikan, letak tempat yang tinggi. Kitab kita bukan kita limpak macam ni, gulung macam ni. Bukan. Kamu tak ada hormat macam tu, macam mana kau nak dapatkan ilmu? Jaga baik. Ilmu tu kena mesti kita kena beradab dengan dia. Barulah Allah Ta'ala bagi ilmu nafaat dalam diri kita. Tu tengok kat sini ni. Hendaklah memakai adab dan aturan kalau membaca ke sunnah, membacakan hadis dan pengetahuan sunnah itu mesti kena pakai adab. Nyawa ni pun tak derah kalau orang dulu dia belajar. Nyawa ni bukannya tak, suara tak bunyi ni. Orang belajar dulu bukan sikit lah, ribu-ribu, ratus ribu, tapi tak ada mikrofon, tak ada. Tapi kenapa kau mereka dengar? Kerana mereka tawajuh dalam pengajian. Kerana mereka beradab. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala curahkan ilmu masuk dada mereka. Kerana mereka beradab. Sebab itu kamu beradab dalam pengajian ni bagus, cantik. Lebih-lebih lagi kamu nak belajar mesti kena ada wuduk. Nak belajar, nak mengajar, nak pegang kitab atas pondok apa itu ini, mesti kamu nak ada wuduk, ada air semayang. Kalau tak ada wuduk, jangan pegang kitab. Walaupun kitab bukan Quran, kamu nak ada dia, mesti kena ada wuduk, kena air semayang. Dalam belajar kamu, jangan belajar tak ada air semayang, kena ada. Mesti tu. Tu dia weh. Janganlah tafsirkan hadis-hadis Rasul itu mengikut kehendak hawa nafsu sahaja. Bukan hadis, bukan ikut hawa nafsu kita. Man fassara Quran, siapa dia mentafsirkan hadis dengan nampakkan dia tu, tafsirkan dengan nampakkan dia tu, maka adalah cadang tempat duduk dia dalam neraka. Tu tafsir dengan hawa nafsu dia. Maka hadis ni ada orang bagi tahu dah makna dia, kita ikut dia lah. Kita bukan ahli muhaddisin, bukan ahli hadis, maka kita ikutkan yang dia tafsirkan. Dia kata macam tu.
Muliakan dan hormati ahli-ahli yang mengandung hadis dan hikmat-hikmat Rasul itu. Orang yang mengandung, orang yang ingatkan hadis, ingatkan ilmu agama ni, hikmat-hikmat ni ilmu yang manfaat. Dia mengandung hadis dan hikmat-hikmat dan ilmu yang manfaat Rasul itu. Orang yang berilmu lah, mudah-mudah kata, mesti kita hormat kepada dia. Kita hormat, bukan hormat dia, hormat ilmu dalam diri dia. Karena orang yang nak dapat ilmu ni, payah. Kalau tidak ke alim semua lah orang. Ni semua orang alim semua. Tapi dah orang ni belajar lama 20 tahun, 20 tahun tapi dah tak dapat alim. Orang ni belajar setahun tapi dapat alim. Yang payah sekali alim qalbi. Dia alim hati, bukan alim lidah. Alim lidah ni senang je. Hafal hadis beri banyak, ingat Quran dengar hadis-hadis beri banyak, lepas tu mengajar. Tapi hati kamu alim tu yang payah. Ya, hati alim tu dia payah sekali. Pasal apa? Kerana mereka ahli-ahli yang mengandungi hadis dan hikmat-hikmat Rasul itu. Tu mereka sebagai ahli waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang bersakai Rasulullah. Mereka tu orang yang makan sakai Rasulullah. Karena Allah Taala Rasul ni dia tak tinggal sakai harta. Hanya tinggal saka ilmu. Ilmu tu saka Rasulullah. Lalu tu al-ulama warasatul anbiya. Alim ulama orang yang makan saka hak Rasulullah. Orang yang disakai Rasulullah. Tu ulama. Nabi tak ada dah habis dah Nabi. Rasul tak ada dah. Maka tinggal sekarang ulama. Maka apabila ulama mati, matilah ilmu. Habis sekarang ni kamu ni mengaji baik-baik. Kamu belajar baik-baik. Sekarang ni Allah Ta'ala dah panggil dah ni. Ulama-ulama banyak dah meninggal ni. Tempat kita ni banyak dah meninggal. Ulama-ulama dulu lah. Ada ulama baru ni lagi ni. Sifat 20 tak ingat. Sifat 20 tak ingat. Nak tafsir sifat 20 tak boleh. Baca hadis kau. Wara-wara turwa-turwa ni. Buat sifat 20 tak boleh, tak ingat. Kita mesti yakin dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan kita kenal Allah. Kita tanya, kenal Allah, kenal ke mana? Kenal itu. Buat kerja lah. Ni orang baru sekarang ni kenal Allah tak kenal. Cakap je kenal Allah, tak pun tanya dia, kenal Allah, kenal macam mana? Supaya kenal kapas putih tu Allah. Tu. Dia tak ada ni, habislah kamu sesak tu. Habis apabila mati ulama, hati ilmu. Laulal ulama lahalakal jahilun. Apabila ulama tak ada, nasah habis orang jahil. Tapi kamu ada ni, kau belajarlah, jangan main-main. Masalah usuluddin, masalah Abdullah Gapo, ya ada mengajar dengan dia. Belajar lagi. Jangan main-main. Nanti satu hari dia meninggal, dia mati, habis kamu nak belajar kat dia. Tak ada dah, habis dah. Nak gimik kitab dia baca. Tulis apa ni? Aku nak baca tak boleh ni. Ulama Allah Ta'ala dah menarik seorang. Tu dia weh. Mereka ni orang makan saka hak Rasulullah. Bila Allah Ta'ala kata padana cukuplah kamu, tarik mati bui. Ketika itulah manusia baru sesal. Sesal aku tak mengaji gitu. Sesal tak mengaji. Sesat tak belajar. Itulah saya takut waktu dah tu. Masa dia ada buat main-main, nak tanya masalah, tak rujuk kepada orang guru ulama. Dia tak ada baru sesal. Ingat tu, laulal ulama lahalakal jahilun. Kalau tak ada alim ulama, menasah habis orang jahil. Tak ada dah tempat senang, tak ada dah tempat berjaya orang jahil. Orang tak tahu tak ada tempat jahil. Lepas tu orang jahil tak masuk syurga. Orang jahil tak masuk syurga. Allah Ta'ala akan pilih orang alim-alim masuk syurga. Alim apa? Alim bil qalbi, alim hati dia, bukan alim mulut. Mulut sedap dah, lidah ni rajin bahang. Asal jadi pun lidah bahang dah. Lalu tu di akhirat esok Allah Ta'ala tutup lidah kita ni.
Mana dalil? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa hubung? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kerana lidah ni berahi bahang, mulut berahi bahang. Lalu tu ya kau cipai mu tak sah kecek dalam mu bahang. Mu berahi bahang he mulut dan lidah. Yang liau manakhtimu ala faihim. Kau cik tak sah taruh mulut tu katuk pai. Apakah yang boleh cakapnya? Wa tukallimuna aydihim, dan kami beri tangan-tangan ni kecek, tangan-tangan ni bercakap pula. Tanya mugi ke mana? Tangan ni weh. Ni anggota duk kita neraka kita lagi. Apa hak lain tak nak kecek? Anggota yang masih dengan kita ni, khidmat dah kita ni, hai tangan, tidur dia. Tangan mu jangan akid, tak akid dah dia kalau tak suruh tak akid dah itu. Taat sungguh ni anggota kita ni. Pergi. Makan, turut tangan. Tapi apabila sampai akhirat esok, tangan inilah derhaka dah kita. Apa-apatah lagi sayang-sayang kita ni. Orang-orang yang kenal kita ni. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang kenal orang sikit, orang ni lepas dah fitnah. Kalau kenal orang banyak, orang ni banyak fitnah. Lalu tu tak payah mu nak ambil selfie pun masuk dalam Facebook tak payah buka gambar selfie. Tak payah. Orang kenal mu banyak, itu paling fitnah banyak. Anggota di kamu ni pun jadi saksi ya. Wa tukallimuna aydihim. Allah Ta'ala akan bagikan tangan-tangan tu bercakap. Cakap gati mulut. Tu. Nah, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kamu ni lah akan jadi saksi. Mulut kata tak. Kaki kata aku pergi. Bukan aku tak pergi. Tangan kata, yelah. Tangan ni kata dia, pergi ke mana? Tangan cakap, poh. Kaki kata, yelah. Yagi sungguh. Aku ni jakah pergi, poh. Tu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa saja yang kamu usaha, kaki naik saksi ni. Masa sekarang ni kamu pergi nusuk-nusuk tengok. Apa tak ada ni? Buat rekah buat kita. Lagi ya. Buat rekah buat kita ni. Tapi jangan bercakap ni buat apa, tak cakap apa. Ni kita paling takut sekali. Akhirat esok saya tutup mulut. Tutup mulut ni. Karena mulut lidah ni bahang. Lalu tu alim bil lisan, Allah dan Rasul tak nak. Ianya alim bil qalbi, hati tak sungguh. Mulut ni ingat hadis banyak. Ingat Quran banyak. Bolehlah nak cakap sedap. Po. Tapi hati ni buta. Tu kita paling takut tu dah tu. Ikut dan teladanlah perangai dan perjalanan Rasul-Rasul itu. Teladanlah, contohlah tu. Ikut dan contohlah, teladanlah, contohlah perangai dan perjalanan Rasul-Rasul itu. Ni kan. Siap tak kita nak buat macam mana ikut Rasulullah? Maka Rasulullah, jalan Rasulullah macam mana? Maka Rasulullah ni ada lah pakai necktie. Kau cari Nabi mana pakai necktie? Pakai lidah nying. Tak ada. Ni takut kita ni tak hidup sunnah Rasulullah. Dia hidup sunnah orang lain. Semayang pakai tu juga, pakai necktie juga kita. Batal ke? Tak ada batal, tapi menyalahi dengan kamu minta. Kamu minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu minta tak say jalan Yahudi, tak say jalan Nasara. Tapi kamu masih pakai. Tanya Nabi mana yang pakai necktie mula-mula? Kamu boleh pakai sangat tu. Tu necktie. Gilah banyak lagi tu. Nabi mana yang pakai luajing? Ni mau kata Nabi Ibrahim. Dengar Ibrahim pakai luajing mula. Ada kita. Kamu duk belajar ada tak? Dia kata orang pertama Nabi yang mula-mula sekali yang pakai luajing ialah Nabi Ibrahim. Dia ceramah kita ada. Aku tak dengar. Kalau kamu dengar, mujur. Tu dia. Ini an-nasihah.
Ni an-nasihah bi kitabillah. An-nasihah bi Rasulillah ai panggil. Nasihat dengan Rasulullah. Bukan kira Rasul, ni mana kita sendiri ni. Ha, ni dia weh. Masya-Allah, banyak kita menyalahi dengan Rasul. Banyak tu. Ikut dan teladan perangai dan perjalanan Rasul-Rasul itu. Adakah Rasul pakai benda tu? Tak. Pak kita pakai apa? Mu ikut siapa? Mu Nabi mana? Tanya mu Nabi mana? Masya-Allah. Sebab tu kamu nak buat apa-apa kena ingat baik tu. Nak buat apa ni? Kadang-kadang buat rambut ni song kuda. Bojang kuda panggil. Macam-macam lah bojang kuda. Dia potong kat tepi ni, tengah ni taruh panjang tu. Tu. Pok big bike. Okay. Deh. Banyak macam tu lah. Banyak. Tapi dia akan dakwa kata dia ni Islam. Nabi Muhammad Rasulullah. Rasul kita. Tapi banyak mana yang kita ikut jalanan Rasul. Nah, banyak mana? Tu. Sehingga orang-orang dulu orang dulu ni bukanlah ni. Orang ulama dulu yang kata belajar kalau pakai seluar tu haram. Ulama dulu. Belajar agama pakai seluar. Dalam pelajaran dia tu. Haram. Ulama dulu warak sungguh bukan hajar agama. Sebut tak agama, ya ambil jalanan hak Rasulullah berserban, berpuyah, pakai cantik untuk belajar. Kalau belajar berseluar, tu je hukum haram. Dululah, tapi sekarang ni macam mana tak tahulah. Tak apa bukan pakai benda haram. Pakai seluar pun tutup. Bukan duk buka lutut duk luar, pusat duk luar. Pakai dalam pakai luar belaka. Piyah tak pakai dengan bukan wajib. Tu dia bahas macam tu. Tapi orang dulu dak dia bahas an-nasihah bi Rasulillah. Tu ikut dan taulah dan contohkanlah perangai dan perjalanan Rasul-Rasul Allah. Jauhilah daripada mengada-ngadakan bid'ah, perkara yang bid'ah dan karuk-karuk, itu atah bid'ah. Karuk-karuk pada agama. Apa bid'ah dan hak karuk-karuk? Ialah bid'ah dan karuk yang menyalahi hukum syarak. Kalau benda bid'ah tak menyalahi hukum syarak, tak apa. Benda bid'ah juga tapi tak menyalahi hukum syarak. Apa? Menghimpunkan Quran. Menghimpunkan Quran. Dulu Quran duduk merata-ratakan. Belum pada ditulis, Quran tak ada. Masa Nabi belum ditulis. Dituliskan Quran pada Khulafa' Ar-Rasyidin. Pada masa Sayyidina Umar, dia kira-kira kan nak tulis Quran. Tulis dia umah tu umah ni sikit. Apabila sampai masa Uthman bin Affan, Quran dihimpun tempat satu. Tapi Quran masa tu belum ada titik, belum ada baris. Masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang masuk baris. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk baris, masuk titik. Kalau kita kata bid'ah kan, tu Quran ada titik dah baris tu bid'ah tu. Nabi tak ada ubah. Sebab itulah bid'ah yang mana tak boleh? Bid'ah hak mengarut. Bid'ah hak karut, hak menyalahi hukum syarak. Bid'ah tak menyalahi hukum syarak, lagilah. Syarak tak ada larang, lagilah. Dan janganlah janganlah salahi sahabat-sahabat dan siapa-siapa yang mengikut perjalanan Rasul. Orang yang mengikut perjalanan Rasul jangan kita salahi. Ni dak ni. Orang ikut sunnah Nabi ni kata macam-macam lah. Janggut mu sebab kambing yo. Kadang-kadang orang pakai baju cantik, pria serubang semua orang tua je mu. Apa tak iya pakai ni dah. Orang kita muda pakai mudah-mudah gitu yo. Jangan mesalahi. Kita tak nak pakai jangan kata. Tengok perempuan pula pakai dakwah besar tutup muka nampak mata. Ninja. Boleh tu. Murtad tu kalau niat menghina-hina. Murtad naudzubillah min zalik. Benda agama jangan kamu buat sena-sena mai. Kamu tak boleh pakai, kamu diam ya. Katuk mulut. As-samtu sayyidul ahkam. As-samtu sayyidul akhlak. Kamu diam tu penghulu bagi segala akhlak. Kadang-kadang kamu tengok atas kereta nampak banyak orang perempuan pakai hitam ni. Ni macam mana buat ya ni? Murtad tu.
Jangan salahi, itu jalanan Rasulullah, jalanan sahabat, jalan tabi'in, jalanan ulama'. Yang kita tak nak pakai, kita nak pakai biasa. Itu orang awam ya. Orang biasa, orang beramah gitu ya. Tapi mereka alim ulama, alam tu tak boleh pakai macam tu. Dia pakai macam lain pula. Tu. Nah, lalu itulah masuklah kaedah ulama kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang baik pakai lubung. Orang biasa pakai kelubung, pakai tudung, nampak muka nampak. Okey dah, tak apa dia. Nah, tu baru orang baik dah panggil tu. Oh, yang ni baik ni kalau pakai tudung cantik, pakai comel. Oh, baik tu. Nah, tapi al-muqarrabin, orang yang mendampingkan diri pada Allah, dikatakan sayyiat, kejahatan. Lalu itulah apa isteri guru, isteri orang alim ulama, dia tak pakai macam orang awam tu, dia pakai macam lain pula. Orang awam okey dia boleh. Nah, kerana hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda kebaikan untuk orang baik. Nah, benda ni baik dah bagi orang ramai-ramai ni. Orang kata baiklah. Kalau pakai baju apa tutup tangan panjang begitu ni, pakai dakwah buku, tak apalah. Oh, baiklah dia ni. Kena pakai tudung dah. Orang tak pakai tudung banyak lagi. Tapi dari segi orang yang mendamping diri pada Allah SWT, itu dikatakan sayyiat, kejahatan. Lalu tu dia pakai tak sama dengan orang lain. Tu. Tapi kita jangan salahi, jangan mengata-kata, mencaci-cacikan mereka. Kerana itu membawa kepada jatuhkan agama, kufur. Na'udzubillah min zalik. Tu pasal kita menghinakan dalam agama. Jangan kita nak cakap masalah burung cantik, burung titir, burung mak jambu, burung ayam hutang lagi lah. Itu tak jatuh agama. Nah, ayam kukuk macam ni ha. Kuik kau. Apa tu? Tak jatuh agama. Nah, ingat baik tu. Oh, masya-Allah. Banyak sekarang tak kerti agama banyak. Dia tak faham agama, dia menghinakan agama pula yang kedua. Itu paling takut dia sekarang. Adapun nasihat kepada pemuka-pemuka umat Islam, iaitu nasihat pemuka-pemuka umat Islam, menolongnya atas kebenaran dan keadilannya. Wallahualam. Pukul 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah. Subhanallah.